Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang ada di dalam kelas pada hari ini. Alright, kalau boleh, siapa yang ada kamera, you can show your face. Okay, sebab kadang-kadang saya ingin feedback juga daripada anda. Mungkin ada apa ini kelas seperti mana di dalam kelas anda sepatutnya tunjuk muka anda. Okey, mengapa saya berkata demikian? Dan macam saya katalah, kita berada di kelas. Kalau di dalam kelas sekalipun, saya boleh nampak muka awak dan awak sepatutnya boleh nampak muka saya. Alright, so you should do that. Alright, it's not just cut your hide your face. Okay, so after this, for those that not show the face, okay, sebab saya tak pasti awak berada di depan ke tak. So lepas ni tolong open je kamera itu. Okay, alright, so make sure next class kena tunjuk muka juga. Okay, alright. So hari ni kita teruskan pada struktur yang lain masih di bawah dalam penyelesaian masalah. Okay, so ingat hari tu kita telah pergi kepada struktur kawalan jujukan. So you kena ingat balik apa itu struktur kawalan jujukan. Okay, kalau sekiranya anda tidak tahu apa itu kawalan jujukan, perlu rujuk buku teks ataupun buku nota tingkatan 1 untuk melihat penjelasan yang lebih jelas berkaitan struktur kawalan yang akan dipelajari sekarang. Okey, so hari ini kita teruskan dengan struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. So you kena ingat apa yang kita belajar ini adalah untuk dalam sekiranya ada penyelesaian masalah, anda perlu gunakan. Okey, tidak ada penerangan yang lebih jelas berkaitan ini kerana penjelasan struktur kawalan telah diterangkan semasa tingkatan 1. Okey, alright. So nampak sekiranya anda pernah nampak maksud poin-poin ini, anda telah belajar sebenarnya last year. Okey, ini hanya penerangan secara ringkas sahaja penerangan yang lebih jelas. Rujuk semula buku nota tahun lepas. Okey, so untuk struktur kawalan pilihan terdapat 3 jenis struktur kawalan pilihan. Okey, di mana struktur kawalan pilihan tunggal kita akan menggunakan kenyataan if. Okey, dan untuk kenyataan if ataupun struktur kawalan pilihan tunggal hanya mempunyai satu cabang pilihan sahaja. Okey, ingat untuk struktur kawalan pilihan tunggal hanya mempunyai satu cabang pilihan saja. Okey, contoh kalau you tak ingat, saya terangkan sedikit berkaitan struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, misalnya anda mendapat markah. Okey, mendapat markah. Misalnya anda dapat 80. So kita buat pernyataan bersyarat. Okey, ingat bila kawalan pilihan ni dia ada menggunakan pernyataan bersyarat. Ini bermaksud yang kita menggunakan kotak berbentuk diamond tu. Rajah berbentuk diamond, bukan kotak Rajah berbentuk diamond akan digunakan di bawah struktur kawalan pilihan sebab kita nak tentukan syarat sama ada ia menepati syarat ataupun tidak. Okey, alright. Misalnya anda perlu menjawab soalan yang telah diberikan guru. Okey, alright. Misalnya anda dapat 80. 80, pasal awak buat pernyataan bersyaratnya, 80 sekiranya lebih daripada 40. So, lulus. Sekiranya gagal, mungkin awak perlu ulang ujian macam ni. Ya, nampak? Dia hanya ada pilihan tunggal. Kalau lulus, tamat. Kalau tak, ulang. Okay, dia tak ada, dia hanya ada if lulus. Macam tu je, dia tak ada else. Okay, maksudnya kalau lebih tu, lebih 40, dah lulus. Okay, manakala untuk dua pilihan, contoh yang sama. Okay, if else, kalau lebih daripada lulus. Okay, lebih daripada lulus, apa jadi? Okay, dia ada dua cabang pilihan. Untuk yang ini, minta maaf untuk yang ini,
tidak ada bentuk diamond. Sorry, yang ini ada. Ini dua cabang pilihan bermaksud ya dengan tidak. Kalau lebih 40 markah, lulus. Jika tidak lebih daripada 40, gagal. Ulang ujian. Itu untuk dua pilihan. Kalau tunggal, tidak ada. Okay, jika ada kalau ada markah, lulus lah. Okay, tak ada apa-apa. Maksudnya anda hari ke sekolah, ada. Itu saja. Yang ini ada if. Kalau lulus, kalau 40 markah, lulus. Kurang, so ulang ujian. Bermaksud ada gagal, kena ulang ujian. Okay. Manakala untuk struktur kawalan pilihan pelbagai pilihan menggunakan kenyataan if, if, else. Okay, mempunyai lebih daripada cabang pilihan. Ini biasanya, kalau kita di sistem, anda ingin tahu markah apabila pengguna masukkan markah. Masukkan markah, contoh masukkan 70. Di sini ada banyak bentuk diamond. Dia akan ada banyak bentuk diamond kerana untuk tahu grade anda. Misalnya first 85 ke atas grade A. Kemudian 70 ke atas grade B. 60 ke atas grade C. Misalnya macam tu kan. Okey. Awak masukkan, pengguna akan masukkan markah. So ada bentuk segi empat. Jika 85 ke atas grade A. So sekarang ni kita masukkan 60 kan. 60 tu sama tak dengan grade sama tak markah ataupun kurang tak? Lebih tak daripada 85? Tidak. Okey, sudah turun bawah. Sebab 60 tu kurang daripada 85, betul? Okey. So 60 lebih besar tak daripada 70 dan lebih kecil tak daripada 25 tidak. Okay. So dia banyak cabang. Bila banyak cabang ni maksudnya banyak bentuk diamond, dia adalah pelbagai pilihan. Okey, so ini adalah contoh pernyataan masalah. Okey, demi menjaga kesihatan dan mengatasi masalah obesiti dalam kalangan warga sekolah, anda diminta membangunkan atur cara yang akan memaparkan cadangan jumlah kalori yang dibenarkan untuk sehari berdasarkan jantina dan umur pengguna. Atur cara perlu mengikut jadual cadangan pengambilan kalori yang berikut. Atur cara perlu mengikut jadual cadangan pengambilan kalori yang berikut. So ini kalau you biasa lihat, kalau dalam PJ ke, saya tak pasti kalau you biasa lihat. Ini adalah pengambilan kalori untuk mengikut jantina, lelaki dan perempuan serta umur. So this one adalah umur pengambilan kalori untuk lelaki. Umur pengambilan kalori untuk wanita ataupun perempuan. So nampak ada perbezaannya walaupun umur yang sama. So this one apabila, kalau kita perhatikan soalan kalau kita lihat, tidak ada memberitahu, tak ada dimaklumkan apakah jenis struktur kawalan yang perlu digunakan. Nampak tak soalan pada kenyataan masalah ini? Tidak diberitahu, tidak maklumkan kepada anda bentuk struktur kawalan yang perlu digunakan. So berdasarkan pernyataan masalah ini, anda perlu fikir. Anda kena fikir secara logik ataupun baca satu persatu apa yang diminta untuk menentukan sistem kawalan yang bersesuaian. Sistem kawalan yang tepat mengikut pernyataan masalah. First step, langkah 1 pernyataan masalah di mana kenal pasti input yang diperlukan. Dekat sini pun nampak tidak bagi tahu anda, dia hanya minta membangunkan cara paparkan cadangan jumlah kalori yang dibenarkan berdasarkan jantina. So bagaimana untuk tahu jantina tu? So mestilah pengguna perlu masukkan jantina serta umur pengguna. Sebab kalau pengguna tidak masukkan, bagaimana sistem ini ingin memaparkan output yang dikehendaki, cadangan jumlah kalori ni sebab dia tak tahu jantina dan waktunya. So kedua-dua ini perlulah
diminta, sistem perlu minta pengguna masukkan. Nampak? So kena baca satu persatu. Kita sebagai pengatur cara kena peka setiap satu info yang diberikan. Nampak Jantina, umur. Tahulah kalau lelaki umur antara lingkungan berapa hingga lingkungan berapa. So kita terus bagi tahulah. Ini jadual yang diberi ini. Okey. Kemudian kenal pasti proses struktur kawalan yang terlibat. Okey, nampak? This one you kena tentukan. Dan mengapa struktur kawalan dua pilihan dan pelbagai pilihan digunakan. Okey, saya tanya dahulu. Mengapa struktur kawalan dua pilihan digunakan? Jawab pada ruangan komen. Saya nak tengok feedback anda. Mengapa? Soalan pertama saya, mengapa struktur kawalan dua pilihan digunakan dalam pernyataan masalah ini? Jawab pada ruangan komen. Okay, saya bagi masa. Saya nak tengok respon anda. Untuk menentukan jantina pengguna. So saya rasa memang tarun dia memang ada. Saya tak pasti pelajar-pelajar lainnya ada ke tidak. Sebab saya rasa kebiasaannya tarun dia yang akan menjawab. Okey, sebab tu saya kata selepas ini perlu tunjukkan. Buka kamera untuk melihat. Saya ingin melihat adakah anda berada di hadapan ini. Okay, sebab bagi saya, anda telah dapat markah SPM. Saya telah jujur menjalankan tugas memberi markah, tetapi saya tidak pasti adakah anda berada di hadapan komputer ini. Okay, alright. Thank you Tarundi. Selepas ini saya tak nak Tarun jawab dah. Okay, saya nak orang lain. So thank you. Nanti saya bagi markah. Alright, untuk menentukan jantina pengguna. Okay, Kuan pun ada. Okay, alright. Oh, hari ni Kuan guna nama dia. Okay, good. Untuk menyatakan jantina dan umur di ruang. Okay, sebenarnya kalau dua pilihan tu adalah untuk jantina sahaja. So, jawapan Tarundi dengan Kuan yang pertama. Kuan punya yang pertama sahaja yang betul. Okay, dua pilihan digunakan untuk menentukan lelaki ataupun perempuan. If lelaki. So, kita mana? If perempuan. Nampak? Manakala pelbagai pilihan, jawapan Kuan yang kedua. So, thank you Kuan kerana menjawab. So, nanti siapa yang jawab ni pun kita bagi markah lah. Okay. So, next time siapa yang hadir tapi tak tunjuk muka bagi saya tak perlu bagi markah sebab saya memang tak pasti. Bukan saya tidak percaya. Kerana apabila tak tunjuk muka dan tidak memberi respon, bukanlah kita seperti di kelas. Okay, sebab saya nak tahu respon anda. Adakah anda memahami ataupun tidak? Boleh faham ataupun tidak? Macam tu juga kelas. Saya bertanya soalan, kalau you boleh jawab, maksudnya you faham. You ada di dalam kelas tersebut. Melainkan fikiran you. Lah. Okay, so thank you Kuan. Pelbagai pilihan adalah mengikut umur. Okay, contoh right, bila dua pilihan, dia ada dua cabang je kan. So if boy else girls. Macam itulah. Kalau pelbagai pilihan, bila pengguna masukkan umur pengguna, okey, di antara ni. Kalau bukan sini, L if, dia akan pergi ke sini. Okey. Lepas tu L, dia akan pergi ke seterusnya. Itu bermaksud pelbagai pilihan digunakan di dalam pernyataan masalah ini. Okey. Manakala output yang diperlukan. Nampak sebab kita nak paparkan. Okey. Sebab soalan menyatakan perlu apa di sini? Paparkan cadangan jumlah kalori. So outputnya apa? Output adalah cadangan jumlah pengambilan kalori untuk sehari. Sepatutnya lebih jelaslah mengikut jantina dan umur pengguna yang telah dimasukkan. Okey. Itu untuk pernyataan masalah. Kemudian langkah seterusnya yang perlu anda buat adalah menulis algoritma. Okey, menulis algoritma, awak kena tentukan. Nampak? Pengguna diminta memasukkan jantina. Jika lelaki, langkah ke langkah 2. Jika perempuan, langkah ke langkah 3. So this one,
adalah untuk apa? Struktur kawalan dua pilihan. Jika lelaki, else perempuan. Jika lelaki, langkah 2. If, else perempuan, pergi ke sini. Okay. Pengguna masukkan umur. Nampak? Jika umur lebih besar daripada 60. Nampak? Okay. So ini adalah algoritma. Algoritma tidak ada perkataan mula, tidak ada perkataan tamat. Okay. Alright, ini adalah melukis kata alif. Kalau tidak nampak, anda boleh rujuk di dalam buku teks anda. Okay, nampak Mula, masukkan jantina pengguna. If lelaki, nampak sebab tu. Dia hanya letak lelaki je tak, dia tak letak if. Okay, kerana ingat bentuk diamond, kita hanya ambil yang paling ringkas sebab kita bertanya soalan. Okay, sebab tu dia ada tanda soal ni. Sebab ada pelajar apabila dia tak letak tanda soal sebenarnya salah. Dia salah tau sebab nama pun pernyataan bersyarat. So kita kena tentukanlah syarat dia menepati ataupun tidak. Ya ataupun tidak. Awak dah makan ke belum? Sudah. Maksudnya ya, betul tak? Macam saya tanya anda. Faham tak apa yang saya ajar? Faham. Okay. Kalau tak faham apa buat saya buat? Ulang balik. Nampak? Okay, if lelaki, nampak? Ya, masukkan umur pengguna pula. Nampak? If, paparkan nilai cleary. Else, if, else. Kemudian apa? Nampak? Ini sebenarnya sama. Tetapi disebabkan jantina berbeza. Okay, dia akan ulang sebab nilai cleary-nya berbeza. Okay? Alright. So ini adalah koding apabila menggunakan Scratch. Scratch amat mudah sebenarnya. Okay, sebab dia ada if, else. So nampak dua pilihannya di sini. If, else. Kemudian apa? Tanya sekali lagi, masukkan umur. So setkan umur kepada jawapan. Sini pun sama. If, jawab antara berapa, paparkan ni. If, apakan semua. Okay. Manakala untuk Python, ini adalah codingnya. Nampak? Dia bukan macam Scratch. Scratch, dia tak ada LE. Okay, dia hanya ada if ni kan, kalau you perasan. Okay. Tapi sebab ada banyak pilihan, sebab tu kita kata menggunakan struktur kawalan pelbagai pilihan. Namun untuk Python, kita akan menggunakan if, the last one baru else. Okay. This one pun sama. If, kemudian else. Okay. Tapi else tu dia buat terima kasih sebab maksudnya tamat. So this one adalah output. Okay. Dia akan maklumkan dahulu apa coding ini. Kemudian dia tanya jantina lelaki ataupun perempuan. Okay. Sebab apa dia tanya jantina? Untuk terus pergi kepada bahagian ini. Anda boleh cuba sebenarnya adakah berjaya ataupun tidak. Sekiranya tidak berjaya, berkemungkinan coding ataupun segmen kod anda terdapat ralat. Boleh cuba sebab semua ada di dalam buku teks anda. Okay. Kemudian tanya berapa umur. Boleh dimasukkan. Misalnya contoh yang ini. Saya tak nampak dia letak berapa itu. Okay, nilai kalori yang dibenarkan ialah berapa? Mengikut apa yang telah dimasukkan. Okay, dia masukkan 14. So nilai yang kalori yang dibenarkan 2690. So dia boleh cuba sebenarnya. Manakala untuk output Python pula. Okay, jantina lelaki, ya. Okay, berapa umur? 14. Okay, kenapa ya ataupun tidak? Dia ada kaitan dengan pernyataan boolean. Ingat pernyataan boolean ya ataupun tidak kan? Okay. Yang ini dia buat ya ataupun tidak. Kalau you nak buat lelaki ataupun perempuan, boleh tapi you punya coding akan sedikit berbeza lah. If jantina sama dengan, kat sini sebab dia dah bagi tahu dah, if jantina sama dengan ya. Kalau you nak tukar, if jantina sama tak dengan lelaki, mana? If jantina sama dengan perempuan, boleh. Okay, tetapi this one dia gunakan you tidak untuk kaitan dengan tak salah, boleh cuba sebenarnya. Untuk anda tahu sama ada
koding tersebut mempunyai ralat ataupun tidak, dan untuk anda nilai bagaimana sebenarnya kecekapan anda menaik segmen kod, sesuatu kod arahan, dan daripada sini anda belajar, daripada sini anda belajar apabila kita pergi ke tingkatan 3, okey, sebab ada soalan misalnya tingkatan 3 tahun ini mendapat tajuk BMI. Sebenarnya pelajar-pelajar tingkatan 3 kalau mereka ingat balik apa cikgu mereka ajar, mereka boleh gunakan ini untuk penyelesaian mereka. Misalnya if jantina lelaki kan. Okey, masukkan tinggi dengan berat. Kalau lebih daripada 25 saya rasa baru obesiti kan. Kalau obesiti apa itu cadangan? Boleh digunakan sebenarnya sebab tu sebab kita bukan berada di sekolah, so agak susah untuk saya tahu anda buat atau tidak. So nanti you cuba, sebab ada pelajar tingkatan 3 dia buat dan perlu output. Output last tu sepatutnya macam ni. Sekiranya seseorang individu tu obesity, nampak tak? Dia hanya masukkan, dia sepatutnya masukkan tambah di sini. First tanya dulu berat tinggi, okey. Kemudian maklumkan BMI. Apabila dah maklumkan BMI, kalau lebih daripada berapa, okey, minta dia masuk pula jantina. Okey, lepas tu dia boleh masukkan if BMI lebih daripada ni. Nampak tak? If BMI sama dengan ni untuk lelaki. Sepatutnya kadar berat anda dalam lingkungan ini. Nampak? So boleh kaitkan dengan general ini. Okey, sebab itu apa sebenarnya yang diberi contoh di dalam buku teks, anda harus wajib sepatutnya mencuba untuk menaik. Okey, alright. Sebab ini knowledge kepada anda. Daripada sini, apabila anda diminta untuk membuat kerja khusus semasa tingkatan 3 nanti iaitu pada tahun hadapan. Okey. So apabila diminta untuk buat soalan kerja khusus, anda mudah untuk tahu bagaimana untuk menyelesaikannya. Okey, bukan seperti macam tahun 3 tingkatan 3 tahun lepas. Mereka adalah tahun pertama untuk membuat kerja khusus, so mereka tidak tahu basic. Semuanya last minute untuk mendapat maklumat kan. So kami cikgu cuba sehabis baik untuk membantu mereka. Untuk pelajar tingkatan 3 tahun ini memang saya sedikit rijilah. Saya seorang yang menjaga pelajar tingkatan 3 sedikit rigid kerana dah tahu input ataupun apa yang diperlukan, maka saya lebih bertegas, namun saya telah membantu bagaimana cara format untuk membuat. Anda sepatutnya bersedia daripada sekarang kerana apabila dilihat, sebab saya tidak mengajar form tu sepenuhnya. Selalunya ajar separuh, orang lain ambil disebabkan peluang tingkatan 3 seperti tahun lepas. Saya mengajar tingkatan 2 separuh tahun, kemudian cikgu lain ambil. Okey, so saya sebenarnya tak tahu apa yang belajar diajar. Dan apabila tahun ini saya mengajar tingkatan 2 kelas awal anda, so saya dah tahu full divisionnya. Anda sebenarnya sayang kalau anda tidak mencuba setiap segmen kod yang telah diberikan contoh kepada anda. Anda tidak mencuba untuk menaiknya. Okey, apabila anda praktikkan diri anda untuk mencuba menjawabnya, anda boleh membina segmen kod, membina sistem pengaturcaraan mungkin dengan lebih hebat, mungkin dengan lebih bagus pada masa akan datang dan lebih bagus daripada dosen. Sebab tu ini bukan perkara main-main. Okay, adalah segmen kod. No, it's not a game. Okay, bukan sebab nak main semua. Sekiranya anda lihat contoh salah seorang pelajar kita, iaitu kalau you tengok Elson sendiri pernah masuk TV, dia sebab sangat berminat dengan coding ini, inisiatif pergi ke kelas MZ every week, but I'm not sure whether in a semasa cuti ni, I'm not sure whether have lah, tapi sebelum ini every week memang pergi ke kelas MZ dan dia berjaya masuk TV dan
telah membina something yang berkemungkinan boleh digunakan pada masa akan datang. Saya sendiri melihat video beliau. Okey, saya memang ada rekod tapi menggunakan handphone lah. Okey, kalau lihat nampak tak sebenarnya kalau you praktik betul-betul apa yang dia pelajari, okey, pergi ke kelas yang luar ke, tidak perlu pun tidak apa, tapi minat tu ada, dia sebenarnya macam saya kata lah, you can learn by yourself. Okey, awak boleh belajar sendiri. Okey, bagaimana nak belajar sendiri? Macam saya kata lah. Okey, you boleh uh, belajar melalui W3 School. Okey, nampak W3 School tu adalah antara yang pembelajaran yang saya juga gunakan untuk belajar segmen-segmen kod. Okey, banyak jenis segmen kod bahasa pengaturcaraan di dalam W3 School tersebut, sayang. Okey, you boleh masukkan CSS, okey, you boleh masukkan Java semua. Okey, sangat penting sebenarnya benda coding ini. Akan datang maybe one day you boleh membina sesuatu. Okay, alright. So untuk tugasan minggu lepas, terima kasih 8 orang saya tengok telah menghantar tugasan tersebut. Saya akan semak nanti. Okay, untuk yang tugasan ini saya belum sediakan. Tak apa, sebab saya lihat dia masih belum hantar yang sebelum-sebelum ni. Tolong hantar sebab kalau lanjutkan saya tak pasti KP berapa, yang ini pun ada, sebab tu saya perlu beri kejelasan juga. Namun ada perbincangan tidak salah di antara rakan-rakan. Okey, buat perbincangan kalau boleh jangan meniru. Okey, sebab itu penilaian yang tidak bagus. Sama-sama dengan rakan, boleh bagus. Okey, so untuk hari ini itu sahaja. Okey, salvation pun dah keluar. Brian Lim pun dah keluar awal, dah ada tengok saya bercakap untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Okey, cuma saya maklumkan berkemungkinan hari Selasa. Okay, not sure yet. Okay, tetapi buat masa ini kemungkinan kalau ada kelas saya akan maklumkan dan tidak ada pun saya akan maklumkan. Okay, sebab saya akan pergi ke KL untuk mengambil anak saya. Okay, so saya perlu mohon ke Malaysia dan takut saya terkandas di sana, okay, di KL walaupun dekat kan. Okay, tapi saya cuba adakan kelas dan nota the next class for Tuesday saya akan bagi secepat mungkin. Okay, kalau tak ada kelas pun at least you cuba salin nota ataupun tampal nota. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you for Kak. Alright, so untuk kehadiran saya dah ambil. Saya sudah ada apps-nya. Alright, thank you for joining today. Okay, so bye-bye.